السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan maghfirah, keampunan akan dosa-dosa kita oleh Allah, diampunkan semuanya. Juga kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah. Biasanya kuliah kita penuh kat dinding, ni malam ni tak ada, semua pergi istana kot. Ataupun semua duduk buat perarakan atas jalan. Celebrate. Tahniahlah tuan-tuan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kita kerana telah dipilih, dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Jadi mudah-mudahan apa jua yang diputuskan itu, kita mendapat berkat, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai rakyat jelata ni tuan-tuan, kewajipan kita sentiasa doa supaya pemimpin yang kita dapat adalah pemimpin yang ditolong oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnahnya ialah kita tidak mendoakan keburukan kepada pemimpin. Kita kena sentiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Sama ada tuan-tuan setuju ataupun tuan-tuan tidak setuju, sama ada tuan-tuan daripada parti politik yang sama ataupun berbeza, tetapi kita sebagai orang yang menjadi hamba Allah, menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikuti aqwal, pendapat-pendapat yang pendapat ulama yang muktabar, maka kita diajar untuk sentiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. Jadi sidang hadirin mukminin, malam ni kita sambung pengajian Ar-Rahiqul Makhtum, kan, kitab sirah berkaitan dengan sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, pada malam ni tuan-tuan, kita masuk pada muka surat yang ke-32. Kita masuk pada muka surat 32. Sebelum tu kita baca dahulu pada muka surat 31 yang telah kita sentuh sebersedikit dalam pengajian kita yang lalu, kan. Pada muka surat yang 31 tu kita telah cerita tentang Al-Batra, kan, Petra. Kita juga cerita berkenaan dengan pendapat berkaitan dengan keturunan Nabi kita ni sampai kepada Nabi Ismail. Ada kaitan ataupun tidak dengan keturunan Qattan. Itu yang kita cerita dalam kuliah kita yang lalu, termasuk raja-raja Ghassan, Aus dengan Khazraj, keturunan Qidar, kan, anak kepada Nabi Ismail, lahirnya Adnan, anak dia Ma'ad, dan seterusnya. Baik, kita ambil pada perenggan yang akhir sekali. Perenggan yang akhir sekali muka surat 31 itu
telah diriwayatkan bahawa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang nasabnya dan sampai kepada Adnan, baginda akan berhenti dan bersabda, para ahli salasilah nasab, mana orang yang ulama, kita kata golongan pakar dalam bidang salasilah keturunan, dia kata para ahli salasilah nasab banyak yang berdusta. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan lagi selepasnya. Ini yang disebut dalam kitab kita, dan ini juga yang dipetik daripada Tarikh At-Tabari dan juga Alam Muwaqqi'in dan sebagainya. Kemudian perenggan seterusnya, muka surat 32, walau bagaimanapun segolongan ulama lebih gemar memungkinkan untuk mengangkat nasab melampaui Adnan. Maknanya bila sebut keturunan Nabi itu sampai dekat Adnan, dia nak sebut lagi selepas Adnan. Ini berlandaskan kepada hadis di atas, hadis yang kita baca tadi yang tidak sahih. Selanjutnya menurut mereka antara Adnan hingga kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ada 40 keturunan, dan ini disebut dalam Tarikh At-Tabari, dalam Tarikh Ibn Khaldun, dalam Fathul Bari dan sebagainya. Tapi sebagaimana yang kita sebut tadi, sebaik-baiknya bila kita bercerita tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berhenti setakat Adnan. Baik, kalau tuan-tuan tengok berkenaan dengan salasilah tu, yang dikatakan keturunan Nabi itu, memang dia sampai setakat Adnan. Daripada Nabi sampai kepada Adnan tu ada 22, kan? Daripada Nabi yang pertama, bila kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, Abdullah nombor 2. Nombor 3 Abdul Muttalib, sampailah Hashim, Abdul Manaf, kan, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, kan, Ghalib, Fihr, Malik, An-Nadar, kan, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad dan Adnan, sampai 22. Kan, daripada Nabi nombor 1, kalau kita bilang satu start daripada Nabi nak sampai Adnan tu 22 individu, kan, 22 batang tubuh. Jadi selepas Adnan tu tidak digalakkan lagi untuk kita nak kata itu keturunan Nabi, sebab nak pastikan dari segi authenticity, kesahihan tu berani setakat Adnan sahaja. Kan, kita jangan terlampau berani kita nak cerita panjang sampai kepada Nabi Ibrahim, yang sebagaimana penyusun kitab kita ni, dia kata bahawa ada juga, kan, sebahagian penulis berkenaan dengan salasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia usaha dan dia cuba untuk sampaikan keturunan Nabi tu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia kata sampai 40, kan, sampai 40 lapis. Tapi dia kata itu tidak ada riwayat yang sahih, kan, untuk kita menetapkan sedemikian. Dan lagi pun tuan-tuan sekalian, dari segi nama ni, sebagaimana yang kita dah cerita sebelum ni, dari segi nama tu tak penting sangat. Macam kita cerita Qabil dengan Habil, kan, Qabil dengan Habil, tidak ada riwayat yang sahih yang menggunakan nama Qabil dan Habil. Cuma Qabil dan Habil memang disebut dalam kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Dalam Ummahatut Tafasir memang sebut Qabil dengan Habil. Tapi katalah kita tak tahu pun nama Qabil dengan Habil, yang kita tahu hanya dua beradik, anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada beza tak? Tak ada beza, kan, tak ada beza. Tapi setengah orang ni dia suka sangat kalau boleh cerita isteri Fir'aun, Asiyah ke, nama apa ke dan sebagainya. Tak apalah, Asiyah tu dah popular dan masyhur. Lepas tu Azazil, itu juga Israiliyat, kan, Azazil, iblis yang dipanggil sebagai Azazil. Tidak ada riwayat yang sahih yang cerita berkenaan bahawa nama dia adalah Azazil. Semuanya datang daripada riwayat Israiliyat. Tapi kita mengatakan bahawa tidak dinafikan bahawa ada ulama-ulama yang besar, kan, ulama yang terkemuka yang menggunakan nama-nama ini. Sebab tu bila kita mengaji tafsir, termasuk tafsir Imam Ibn Katsir dan sebagainya, memang nama Qabil, nama Habil dan sebagainya disebut. Azazil juga disebut.
Tapi sebagaimana yang kita cerita tadi, itu tidaklah membezakan dari segi keimanan kita kepada Allah. Bukan kata bertambah iman itu, berkurang iman itu dengan sebab kita tahu dan tidak tahu nama-nama tadi. Maka sebab tu bila kalau tuan-tuan nak hafal pun nasab Nabi kita berpada dengan 22 batang tubuh tadi, 22 nama tadi daripada Nabi kita sampai yang ke-19 tu Mudar, yang ke-20 tu Nizar, yang ke-21 tu Ma'ad, kemudian yang ke-22 itu adalah Adnan, kan? Itu memadai. Baik. Kemudian bila kita bercakap tentang keturunan Nabi ni dalam kitab kita ni, dia cerita kan bahawa perenggan yang kedua tu, muka surat 32, Nizar dia kata satu-satunya anak kepada Ma'ad, dia ada 4 orang anak yang kemudiannya berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, Iyad, Anmar, Rabi'ah dan Mudar. Itu dia jadi pecahan. Kabilah ni macam mana asal usul setiap kabilah tu dia ada nama, kan? Dia ada nama. Dia berdasarkan siapa di kalangan mereka tu hak kuat, kan, yang kuat. Bila orang zaman dulu tuan-tuan, yang kuat tu lah yang terkenal. Macam kita lah, zaman kita sekarang ni, yang terkenal tu orang macam mana? Orang yang pandai, kan? Kalau dalam kampung kita ni, kalau orang terkenal tu macam mana? Orang yang kaya, yang pandai belajar dan sebagainya, yang pangkat tinggi, yang pegang jawatan dan sebagainya. Jadi orang zaman dulu, siapa yang kuat, maka dia itulah yang menjadi pemimpin dan ambil nama mereka menjadi kabilah-kabilah yang besar. Lalu dia kata 2 kabilah terakhir inilah yang berkembang lagi kepada lebih banyak suku. Dan dia cerita Rabi'ah, daripada Rabi'ah lahirlah Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 orang anak Wa'il, Bakr dan Taghlib, Hanifah dan lain-lainnya. Sedangkan daripada kabilah Mudar berkembang menjadi 2 suku yang besar, iaitu Qais Ailan bin Mudar dan suku-suku Ilyas bin Mudar. Daripada Qais Ailan terbitnya Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Ghatafan. Daripada Bani Ghatafan pula lahirnya Abs, Zibyan, Asja' dan Ghani bin Asur. Lepas tu daripada Ilyas bin Mudar lahir pula Tamim bin Murrah, Hudail bin Mudrikah, Bani Sa'ad bin Khuzaimah dan suku-suku Kinanah bin Khuzaimah. Dan dari Kinanah inilah adanya Quraisy. Dari Kinanah Allah Ta'ala pilih Kinanah. Kemudian daripada Kinanah Allah Ta'ala takdir lahirnya Quraisy, iaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Baik, Quraisy terbahagi menjadi beberapa kabilah yang terkenal adalah Jumah, Sahm, Adi, Makhzum, Tamim, Zahrah dan suku-suku Qusay bin Kilab yang terdiri daripada Abdul Dar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay dan Abdul Manaf bin Qusay. Baik, Quraisy ni tuan-tuan adalah satu, kita kata satu kabilah ataupun satu suku kaum yang Allah Ta'ala muliakan, kan? Yang Allah Ta'ala muliakan. Ulama-ulama sirah, kan, ulama-ulama Islam kita khususnya yang takhassus dalam sirah, mereka mengatakan bahawa Quraisy ni memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti Allah Ta'ala memuliakan Quraisy? Bila kita bercerita tentang asal usul Nabi kita, kan, keturunan dia, maka diceritakan tentang Quraisy. Maka antara bukti yang kata besarnya Quraisy ini, kan, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kerana Allah Ta'ala memang sebut nama Quraisy ni di dalam Al-Quran. Dalam Quran tu dia ada satu surah. Ada satu surah yang khusus menggunakan nama Quraisy. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala memuliakan Quraisy. Dan para ulama dia bincang, kan, apa dia yang dikatakan kelebihan yang ada kepada Quraisy ni. Baik, kita tengok tuan-tuan sekalian. Satunya, sebagaimana yang disebut di kalangan para mufassirun berkenaan dengan kelebihan Quraisy. Baik, dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Quraisy, dia duduk dekat dengan surah Al-Fil. Dia duduk dekat dengan surah Al-Fil. Kalau tuan-tuan tengok surah Al-Fil, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Alam tarakai, kan?
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lepas tu alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jumhur ulama mengatakan bahawa surah Al-Fil tu dia berhenti setakat tu dan dia adalah satu surah yang tersendiri. Dia adalah satu surah yang tersendiri. Tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan boleh tengok. Lepas surah Al-Fil, datangnya surah Li'ila fi Quraishin ataupun surah Al-Quraish. Jumhur ulama kata surah Al-Fil satu surah, surah Quraisy satu surah. Tapi tidak ijma', ada khilaf. Kita di Malaysia ni, kita mengaji daripada kecil, kita buka Quran, memang yang kita jumpanya Al-Fil, lepas tu Quraisy. Cuma kita nak bercakap dari segi ilmu. Dari segi ilmu, kita nak bagi tahu bahawa di kalangan para ulama, bila berbicara tentang surah Quran ni, ada minoriti, kan? Ada segelintir, tak ramai lah, tidaklah seramai jumhur. Jumhur itu majoriti, tapi ada minoriti, segelintir ulama yang berpendapat bahawa surah Al-Fil adalah satu surah dengan surah Quraisy. Sebab dia bersambung daripada surah Al-Fil tu, cerita macam mana Abrahah, walaupun tak sebut nama Abrahah, macam mana Abrahah dengan tentera dia, dengan jealousy, cemburu, dengki kepada kehebatan, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Mekah, adanya Kaabah. Dia cuba untuk menandingi Kaabah, tapi dia tak berjaya. Maka dia hantar tentera bergajah. Itu nama dia surah Al-Fil. Maka Allah Ta'ala muliakan Quraisy untuk berhadapan dengan Abrahah. Allah Ta'ala jaga Quraisy. Maka itu antara apa yang disebut oleh para ulama. Kenapa surah Quraisy Al-Quraisy diberi nama surah Al-Quraisy ataupun Li'ila fi Quraisy? Sebab apa? Sebabnya ialah bila habis Allah Ta'ala cerita tentang Al-Fil, cerita tentang tentera bergajah, yang Allah Ta'ala tumpaskan tentera bergajah dalam keadaan Quraisy tak ada apa-apa untuk lawan untuk lawan tentera bergajah Abraha. Tak ada apa-apa. Tapi yang menghancurkan tentera bergajah itu adalah Allah. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan bahawa ada ketikanya kita tak ada siapa-siapa yang boleh tolong kita. Tak ada siapa-siapa yang boleh tolong kita. Musuh yang datang tu sebesar-besar musuh, dan tak ada siapa di kalangan kita yang mampu berhadapan dengan musuh. Tapi Allah, dia tunjuk kekuasaan dia kepada kita. Bagaimana Allah, dia boleh hancurkan musuh tu dalam keadaan kita sendiri tak ada preparation. Kita tak ada senjata yang boleh kalahkan tentera bergajah Abraha. Tak boleh. Maka dengan sebab itu, sebahagian kecil di kalangan ulama dia kata Al-Fil dengan Al-Quraisy satu surah. Cuma jumhur kata tak, dia berasingan. Walaupun rentetan cerita tu dia berkaitan antara Al-Fil dengan Al-Quraisy. Jadi nak cerita tentang Quraisy ni, dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Tadi yang kita cerita Bani Kinanah tadi, Nabi sebut ni dalam Sahih Muslim, wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Nabi sebut Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah memilih Kinanah daripada keturunan Ismail. Nak lahir Nabi kita ni, Allah Ta'ala pilih dan pilih. Yang setengah orang sebut cream of the cream, best among the best. Pilih yang terbaik di antara yang terbaik. Maka Nabi kata Allah Ta'ala pilih Kinanah daripada keturunan Ismail. Daripada keturunan Nabi Ismail tu, cari hak mana yang terbaik, Kinanah yang terbaik. Lepas tu Nabi kata
daripada keturunan Kinanah yang kata terbaik dah ni, Allah Ta'ala pilih Quraisy. Daripada Kinanah tu keluarlah Quraisy. Maka daripada Kinanah tu Allah Ta'ala pilih Quraisy. Lepas tu di kalangan Quraisy tu pula Nabi kata Allah Ta'ala pilih Bani Hashim. Allah Ta'ala pilih Bani Hashim. Dan akhir sekali Nabi kata Allah Ta'ala pilih aku daripada keturunan Bani Hashim. Maka sebab tu tuan-tuan, para ulama sirah mengatakan bahawa Quraisy adalah kabilah yang paling mulia di semenanjung tanah Arab. Paling mulia. Selain daripada kita orang Islam, kita beriman mulianya Quraisy kerana disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis. Selain daripada tu, sejarah menceritakan macam mana realitinya memang mereka sangat dihormati oleh kabilah-kabilah Arab yang ada. Contoh apa dia? Mereka diberikan urusan-urusan di Mekah. Pasal Mekah ni bagi dekat dia orang. Bagi kepada dia orang. Dan para mufassirun mengatakan bahawa surah Quraisy tadi ada dua nama. Satu nama dia surah Al-Quraisy, yang kedua nama dia surah Li'ila fi Quraisy. Kita panggil dia surah Quraisy pun boleh, kita panggil surah Li'ila fi Quraisy pun boleh. Dan macam yang kita sebut tadi, sebahagian para mufassirun mengatakan bahawa dua surah tadi dia bersambung, kan? Dia bersambung. Ayat yang terakhir daripada surah Al-Fil dia bersambung dengan ayat yang pertama dalam surah Al-Quraisy, sehingga kedua-duanya menjadi satu surah. Tapi macam yang kita cerita tadi, jumhur ulama kata berbeza. Dua surah tadi berbeza. Maka sebab tu Quran yang kita duk baca sekarang ni, yang tuan-tuan pun duk ada, ataupun tuan-tuan buka smartphone, yang dalam internet pun tuan-tuan buka, memang dipisahkan. Surah Quraisy dengan surah Al-Fil. Itu yang menjadi pegangan jumhur ulama, kan. Bukan kata ada tambah kurang ayat Quran dah. Ayat Quran tak ada tambah, tak ada kurang. Ini kita cerita dari segi susunan surah. Yang ni tuan-tuan kena faham. Bukan kata ada pertambahan ayat dah. Bukan kata ada ayat dikurangkan, tak ada. Ayat sama, jumlah ayat sama. Cuma dari segi susunan tu, apakah diletakkan dalam dua surah yang berbeza atau diletak dalam satu surah. Baik. Maka dengan sebab itu, bila kita tengok dalam Quran yang kita ada pada hari ni, online ataupun dalam hard copy mushaf ni, Rasam Osmani dan seumpamanya, kita tengok dia dipisahkan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu contoh. Baik. Jadi macam mana yang kata dimuliakan Quraisy ni? Contohnya pada ayat yang pertama, Allah Ta'ala sebut li'ila fi Quraisy, kan? Apa maksud li'ila fi Quraisy? Li'ila fi Quraisy maksud dia kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, kan? Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi bila Allah Ta'ala sebut itu adalah kebiasaan orang-orang Quraisy, maka mufassirun kata ini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala memuliakan, kan, kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ini adalah keturunan An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah ini disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, dan dia adalah datuk Nabi yang ke-13, mana moyang yang ke-13, sebagaimana yang kita baca tadi, kan, yang baca kita tadi. Jadi yang sampai ke Adnan tu, yang kita cerita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf apa semua, sampai kepada Ma'ad bin Adnan tu, ini disebut dalam Sahih Bukhari, kan, dalam Sahih Bukhari. Mana Imam Bukhari dia terima hak tu sebagai hak sahih. Hak sahih. Hak selepas tu tidak ada yang sahih. Jadi sebab tu kita kata kita pegang sampai setakat Adnan sahaja. Baik. Maka para mufassirun kata Quraisy adalah suku kaum yang paling besar, kan, suku kaum yang paling besar. Dan kenapa Allah Ta'ala sebut li'ila fi Quraisy dalam ayat tu? Kenapa sebut li'ila fi Quraisy? Mufassirun mengatakan bahawa kerana ayat itu menunjukkan perpaduan puak-puak Quraisy yang berada di Mekah, dan mereka berada di Mekah hidup secara aman damai, kan? Hidup secara aman damai. Setengah mufassirun dia kata li'ila fi Quraisy, maksud dia ialah macam mana puak Quraisy ni dia bergabung apa? Iaitu perjalanan
di kalangan mereka untuk berniaga, kan, untuk berniaga. Pada musim sejuk macam mana, pada musim panas macam mana. Musim sejuk dia orang pergi ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke Syam. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Syam ni tuan-tuan sekalian, macam yang kita cerita sebelum ni, bukan Syam zaman dulu. Maksud dia ialah Syam zaman dulu. Dia sebut Syam zaman dulu, dia termasuk Syria, dia termasuk Lebanon, termasuk Palestin, dan termasuk Jordan. 4 ni. Bila sebut Syam, dalam hadis kalau sebut Syam, ulama kata zaman dulu bila sebut Syam, dia adalah 4 negara ni. Negara Syria, kan, negara Lebanon, lepas tu Palestin, dan juga Jordan. Itu adalah Syam. Jadi bila musim panas, maka puak Quraisy ni dia pergi ke kawasan 4 negara tadilah yang dipanggil sebagai negeri Syam, kan? Baik. Dan ayat ni dikaitkan dengan macam mana Allah Ta'ala hancurkan tentera bergajah, kan? Allah Ta'ala menghancurkan tentera bergajah. Apa kaitan dia? Macam mana cerita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dalam surah Al-Fil, lepas tu sambung dengan surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin, apa kaitan? Jadi para mufassirun dia nak hurai kepada kita, ada kaitan tu. Ada kaitan antara macam mana cara kehidupan Quraisy dengan dihancurkan tentera bergajah Abrahah. Apa kaitan dia? Iaitu Allah Ta'ala hancurkan tentera bergajah kerana Allah Ta'ala dia nak jaga persatuan orang-orang Quraisy. Ataupun dalam lisanul Arab dia kata apa? Kan? Ataupun Allah Ta'ala menghancurkan tentera bergajah supaya puak Quraisy akan dapat sentiasa bergabung sesama mereka di antara dua perjalanan mereka pada waktu dingin dan pada musim panas. Maksud dia apa, tuan-tuan? Maksudnya betapa besarnya hidup kita ni kalau kita ni bersatu, kan? Kalau kita ni tidak bercerai-berai, kalau kita sentiasa bergabung tenaga, terutamanya di kalangan orang-orang yang beriman. Kalau tuan-tuan tengok, ni kita cerita sikit bab pilihan raya, tak apa kan? Tak tahulah aku AJ ke sini, tak puas hati dia nak buang saya, tak tahu. Tuan-tuan tengok senarai apa ni calon-calon pilihan raya hak menang tu, kalaulah kita semua pakat bergabung, tuan-tuan sekalian, kuat dah kita? Kuat. Tapi sayang, tuan-tuan tengok, berpecah satu puak, berpecah satu puak, berpecah satu puak. Atas apa sebab? Yang tu saya pun tidak tahulah. Tuan-tuan mungkin lebih arif daripada saya. Tapi bila kita cakap dari segi perpaduan, dari segi kesatuan, ukhuwah, brotherhood, muakhak dan seumpamanya, ini yang kita nak cerita betapa pentingnya kita ni kalau kita bersatu padu, kerana bersatu padu tu dia menghasilkan kekuatan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kita semayang ni pun, kan, kita semayang ni pun, tuan-tuan, boleh tak ada imam kat depan, kita buat ada satu lagi imam kat belakang? Tak boleh. Tak boleh. Ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i sendiri, tuan-tuan, adalah jumhur dalam mazhab Syafi'i dengan minoriti di kalangan ulama Syafi'iyah. Qaul mu'tamad yang kita pakai dalam mazhab Syafi'i, kalau kita terlepas, kita masbuk dan kita takdan dengan imam, kita pun ikut siapa yang masih ada, betul tak? Siapa yang masih ada semayang tu, kita ikut dia. Kita dapat pahala jemaah. Yang kedua, pendapat minoriti, dia kata kalau dah ada semayang jemaah dalam masjid tu, maka tidak dibenarkan jemaah yang kedua. Itu juga pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat itu bukan pendapat yang diterjihkan oleh para ulama Syafi'iyah, bukan qaul mu'tamad.
Jadi siapa yang berpegang kepada pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ni juga dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Mana kalau dah ada dah imam dah habis semayang, tak boleh berjemaah. Kena semayang seorang-seorang. Tapi diberi pahala berjemaah. Sebab kita datang dengan niat untuk berjemaah. Nak cerita betapa tak boleh berpecah. Ini pendapat minoriti dalam mazhab Syafi'i. Punya tak boleh berpecah tu, jemaah kedua pun tak boleh. Cuma jumhur kata tak boleh serentak dua jemaah berbeza. Kalau dah habis hak satu, hak utama ni, sambung hak lain, tapi satu juga tak apa. Itu menunjukkan apa? Walaupun tuan ambil pendapat qaul mu'tamad sekalipun, menunjukkan bahawa tak boleh berpecah juga. Padahal semayang, bukan bergaduh. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan bukan dapat apa, pahala je semayang ni. Tuan-tuan tak dapat pangkat, orang tak naik pangkat tuan-tuan dengan sebab semayang. Orang tak bagi upah tuan-tuan sebab tuan-tuan semayang. Kelebihan duniawi tu tuan-tuan tak dapat secara jelas depan mata bila kita semayang. Semayang ni semata-mata pahala. Tapi itu pun tak dibenarkan kita berpecah. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita balik cerita tentang surah Al-Fil dengan surah Li'ila fi Quraisy, ulama mengatakan bahawa contohnya Al-Imam Al-Baghawi, dia kata bahawa itu menunjukkan betapa bila bergabungnya puak Quraisy, maka Allah Ta'ala bagi jaminan keamanan. Sehingga Allah Ta'ala kalahkan Abrahah dalam keadaan Quraisy tidak mampu untuk berhadapan dengan tentera bergajah. Tak mampu. Tapi Allah Ta'ala turunkan bantuan untuk mengalah, untuk protect, untuk melindungi puak Quraisy untuk berhadapan dengan Abrahah. Baik. Maka Al-Imam Al-Baghawi kata apa? Jikalau seandainya Allah Ta'ala tak bagi keamanan kepada Quraisy, mereka dikalahkan oleh Abrahah, oleh tentera bergajah, maka Quraisy tidak dapat bersatu. Quraisy tak dapat bersatu. Dan mereka akan berpecah sebagaimana puak-puak ataupun suku kaum lain yang berpecah. Dan mereka tidak lagi boleh buat dua perjalanan bersama-sama yang mereka duk buat selama ni. Waktu musim sejuk pergi ke Yaman, waktu musim panas pergi ke Syam, mereka tak dapat buat. Sebab tu tuan-tuan, rahsia dia, kita kena usahakan semaksimum mungkin guna tenaga kita dan juga intelektualisme kita untuk kita usahakan bersatunya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Ta'ala ni. Maka itu rahsia perlindungan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itu Quraisy, kan? Itu Quraisy. Baik. Itu antara benda yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian, selepas perenggan yang paling bawah muka surat 32 itu, daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini diambil daripada Sunan Tirmizi. Maksudnya dia kata, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu menjadikan aku dari sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan, kemudian memilih beberapa kabilah lalu menjadikan aku daripada sebaik-baik kabilah, kemudian memilih beberapa buah keluarga lalu menjadikan dari sebaik-baik keluarga mereka, maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Maka setelah anak-anak Adnan menjadi ramai, mereka tersebar ke seluruh tempat di semenanjung tanah Arab, masing-masing mencari tempat yang strategik dan daerah yang subur. Maka dia ceritalah kepada kita ni macam mana Abdul Qais daripada keturunan Adnan tu, yang kita kata setakat tu je yang ulama kata sahih, kan? Setakat tu je. Selepas tu tak ada dah riwayat yang sahih. Maka daripada Adnan tu, maka
lahirlah keturunan-keturunan. Contoh dia kata Abdul Qais dan anak-anak Bakr bin Wa'il serta anak-anak Tamim berpindah ke Bahrain dan menetap di Bahrain. Ini semua daripada keturunan Adnan. Bahrain ni kita sebut bahasa Melayu kita Bahrain. Kalau bahasa Arab kita sebut Bahrain. Bahrain dua laut. Kan? Bahrain dua laut. Ra ya nun. Kan? Ada dua laut. Kalau tuan-tuan pergi ke Bahrain sekarang ni, Bahrain majoriti Syiah. Bahrain majoriti Syiah. Sunni tak ramai. Cuma dari segi politiknya ia dikuasai oleh golongan Sunni. Kan? Kalau tuan-tuan pergi ke Bahrain, tuan-tuan semayang, boleh kata tuan-tuan akan mudah tersilap masuk masjid Syiah sebab dia lebih ramai. Dia lebih ramai. Jadi kalau tuan-tuan masuk masjid tu, tuan-tuan tengok cara tu pelik semacam, tu Syiah. Kalau tuan-tuan tengok azan dia tak sama dengan kita, duk dengar azan, lepas asyhadu an la ilaha illallah, lepas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, tiba-tiba Ali waliullah. Bila tuan-tuan dengar Ali waliullah, itu Syiah. Saya masa dekat di England, memang ada masjid Syiah. Kita tak perasan. Bila kita duduk dengar, lepas syahadah dua tu, ada yang ketiga, Ali waliullah. Itu Syiah. Dalam TV pun, kalau tuan-tuan ada internet di rumah, tuan-tuan tengok TV melalui internet, memang ada banyaklah channel-channel Syiah tu. Cuba tuan-tuan tengok, bila masuk waktu semayang, dia azan. Lepas masa azan tu, tuan-tuan tengok syahadah dia, tuan-tuan akan dengar dia akan sebut Ali waliullah. Kan? Jadi di Bahrain ni, tuan-tuan sekalian, dia lebih kurang macam Sarawak. Cerita dia lebih kurang, dari segi komposisi tu dia lebih kurang macam Sarawak. Sarawak ni majoriti penduduk dia bukan Islam. Sarawak majoriti penduduk dia bukan Islam. Tapi politik dikuasai oleh pemimpin beragama Islam. Sebab tu Sarawak ni dia punya isu-isu politik dia sangat sensitif. Tuan-tuan tak boleh pergi kat Sarawak, tuan-tuan nak bercakap lebih kurang macam tuan-tuan duduk di sebelah semenanjung ni. Kita di Penang ni, walaupun kita kata di Penang ni ramai orang bukan Islam, ramai orang bukan Melayu, tapi orang Melayu, orang Islam tu ramai. Ramai. Tapi Sarawak sangat sedikit. Macam-macam pendapat lah. Tuan-tuan boleh tengok statistik tu, ada yang kata bawah 30%, macam-macam lah. Tak apalah yang tu, tuan-tuan nak tengok yang rasmi dengan yang tak rasmi. Tapi yang saya nak tekankan ialah cerita di Bahrain dengan Sarawak ni dia macam tu. Kan? Kalau Sarawak, orang bukan Islam majoriti, tapi pemimpin dia Islam. Bahrain majoriti dia Syiah, tapi Syiah dia tidak memerintah, dia tidak menguasai politik Bahrain. Bahrain dikuasai oleh Sunni. Itu cerita Bahrain. Dan di Bahrain jugalah tempat di mana batu Hajar Aswad dilarikan oleh puak Syiah Qaramitah. Puak Syiah Qaramitah dia bawa lari ke Bahrain selama 22 tahun. Dia bawa lari batu hitam Hajar Aswad. Jadi bila jemaah haji pergi buat haji ataupun umrah, tengok dekat bucu Hajar Aswad tu tak ada, batu hitam tu tak ada. Dulu dia bongkar kan, maka dia bawa lari, hilang selama 22 tahun. Kemudian selepas 22 tahun dapat balik, tapi dapat balik dalam keadaan dia serpihan. Yang tuan-tuan tengok sekarang tu, itu frame. Yang color berkilat perak tu, silver tu, itu frame. Hak hitam dalam tu pun, hak lengkuk dalam tu pun frame. Dia punya nak pegang batu tu. Bila kita tengok gambar betul-betul, baru kita nampak serpihan-serpihan. Itu baru Hajar Aswad. Sebab telah dikhianati, sabotaj oleh puak-puak Syiah di Bahrain. Qaramitah. Kita mengaji kitab Imam Ibn Jauzi, Talbis Iblis, banyak kali disebut tentang puak Syiah Qaramitah yang jahat ni. Mereka ni dia punya jahat, tuan-tuan, bukan jahat sikit-sikit. Bukan setakat curi Hajar Aswad. Kita budak Melayu kita jahat juga. Dia curi handbag orang perempuan. Orang perempuan dia sujud. Bangun-bangun handbag tak ada. Macam biskut. Tadi ada. Bangkit-bangkit tak ada. Dalam masjid mencuri juga. Memang. Dalam masjid pun mencuri. Budak Melayu kita. Kan?
dah jahat jenis nak buat jenayah ni. Tapi Syiah Qaramitah ni dia punya jahat tuan-tuan, dia bunuh jemaah haji. Punya ramai tu dia pergi humban dalam telaga Zam-Zam. Siapa sempat pergi Mekah mandi dekat telaga Zam-Zam. Saya dulu tahun lebih kurang 92 93 masa buat umrah, masa tu kita boleh masuk lagi dekat telaga Zam-Zam. Boleh mandi, dia orang duduk mandi apa semua tu kan. Kita duduk kat telaga tu, duduk bersandar dekat telaga Zam-Zam. Sekarang ni telah ditutup kan. Kita duduk dekat tempat apa dalam Masjidil Haram tu, kita nak tengok memang tak nampak kan, tak nampak. Dulu kita nampak dan kita boleh turun ke telaga Zam-Zam. Jadi itu nak gambarkan betapa jahat golongan Syiah Qaramitah kan. Syiah Qaramitah ni dia bunuh jemaah haji punya ramai, lepas tu dia humban mayat-mayat tu semua dalam telaga Zam-Zam. Yang kedua tu Bani Hanifah kan, bin Sya'b bin Ali bin Bakr, dia pindah ke Yamamah dan menetap di Hijr, ibu kota Yamamah. Baik. Yang ketiga, semua keluarga Bakr bin Wa'il menetap di pelbagai pelusuk Yamamah, tersebar sampai ke Bahrain, Saif Kazimah, pesisiran pantai di luar sempadan Iraq, Ablah dan Haid. Yang ni kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh tengoklah dalam Google Map tempat-tempat tu. Kemudian yang keempat, kebanyakan dari suku kaum Taghlib dia tinggal di daerah Euphrat, Iraq kan. Sebahagian lagi anak keturunannya tinggal bersama dengan Bakr. Bani Tamim kan duduk di Basrah. Basrah ni di Iraq kan. Iraq ni macam tuan-tuan tahulah Iraq ni orang dia pun ada Syiah kan, ada Sunni kan. Syiah di Iraq memang ramai. Cerita dia lebih kurang Bahrain. Dari segi politiknya dikuasai oleh golongan Sunni. Syiah di Iraq memang ramai. Jadi bila sebut Basrah itu adalah di Iraq. Pada zaman pemerintahan Saddam Hussein kan, Saddam Hussein dia memerintah dengan cara diktator, menggunakan kekerasan. Tuan-tuan nak buat majlis agama, halaqah, usrah apa semua bukan mudah kan, bukan mudah. Bukan macam kita di Malaysia. Kita di Malaysia ni tuan-tuan nak berimpun ramai-ramai macam ni dekat rumah, nak buat usrah ke, nak buat kuliah di rumah, tak ada masalah. Kita di Malaysia ni banyaklah kelebihan kita. Kita nak banding dengan setengah-setengah negara Arab. Iraq pada zaman pemerintahan Saddam Hussein kan, itu antara sebab kenapa Saddam kan tidak disukai oleh sebahagian daripada rakyat dia. Walaupun kita akui setengah-setengah benda yang dia buat tu ada kebaikan dia kan, tapi dari segi agama tu ada tekanan kan, ada tekanan. Jadi kita nak berimpun, nak buat halaqah, nak buat usrah, nak berimpun, nak bincang pasal agama bukan satu benda yang mudah di Iraq. Kemudian Bani Sulaim, dia menetap berhampiran dengan Madinah, duduk dekat dengan Madinah, dari lembah-lembah di pinggiran Wadi Al-Qura sampai ke Khaybar kan, di bahagian timur Madinah dan penghujung Hurrah. Khaybar tuan-tuan tahulah, bila kita sebut tentang Khaybar, cerita dia berkaitan dengan Yahudi kan. Siapa yang buat ziarah kan boleh pergi sampai ke Khaybar, dia tahulah cerita berkaitan dengan Khaybar kan. Cerita Khaybar ni apa cerita berkaitan dengan Khaybar? Antara cerita Khaybar ialah bagaimana Yahudi Khaybar, perempuan bernama Zainab, dia telah meracun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ulama berbeza pendapat. Bila Nabi wafat tu, Nabi wafat kerana racun ataupun bukan sebab racun. Sebahagian ulama dia kata bukan sebab racun, sebab tempoh dia tu lama daripada peristiwa racun Khaybar. Tapi tuan-tuan baca yang ni, nanti kita akan sampai kisah kewafatan Nabi, tapi lambat lagi lah. Kisah kewafatan Nabi, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri antara tokoh dalam bidang sirah. Bila dia cerita tentang peristiwa kewafatan Nabi, dia mengaitkan kewafatan Nabi itu dengan racun di Khaybar kan. Racun tu masuk dan dia kesan dia lambat. Dan kita tahu bahawa racun ni ada yang cepat kesan dia, boleh mati serta-merta, dan ada racun yang kesan dia lambat
Kan tuan-tuan boleh bacalah kisah macam mana KGB, CIA apa semua, tuan-tuan boleh baca cerita macam mana diorang ni golongan perisik dan sebagainya dibunuh dengan menggunakan racun-racun tertentu. Ada racun yang digunakan tu serta-merta mati. Kan ada racun yang agak lambat, yang ambil masa berminggu-minggu dan sebagainya. Lepas tu Saqif menetap di Taif, lepas tu Hawazin di timur Mekah, berhampiran Autas antara Mekah dengan Basrah. Bani Asad menetap di timur Taimah dan barat Kufah. Sementara keluarga Ta'i tinggal di antara mereka dan Taimah. Jarak dari tempat mereka ke Kufah sejauh 5 hari perjalanan. Tuan-tuan nak tahu cerita ni, tuan-tuan boleh baca sendirilah. Lepas tu Dubyan menetap dekat Taimah sampai ke Hauran. Lepas tu di Tihamah ada beberapa suku Kinanah yang kita cerita tadilah. Suku Kinanah. Sedangkan di Mekah ada suku-suku Quraisy, kan. Mereka berpecah belah dan tidak pernah berhimpun hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang kemudiannya menyatukan mereka dan membentuk satu kesatuan yang telah mengangkat kedudukan dan kepentingan mereka. Jadi siapa yang kemudiannya menyatukan puak-puak Quraisy yang berpecah, kan, puak Kinanah yang berpecah apa semua ni, bila duduk di Mekah, maka dia ada satu tokoh nama dia Qusay bin Kilab. Dia ni yang menyatukan mereka. Jadi kita ni tuan-tuan, kita kena ada tokoh tempatan. Tempat kita, qaryah kita, kampung kita yang kerjanya menyatukan orang. Kita kena ada. Kita ni kadang-kadang kita suka sendiri-sendiri dan kita suka berpuak-puak. Saya pernah cerita sebelum ni macam mana kalau duduk di overseas, macam pengalaman saya duduk di England. Kalau tempat pelajar Malaysia tak ramai, yang tu kurang bergaduh. Sebab tak ramai lah. Bila tak ramai, kuranglah bergaduh, kan. Lepas tu dia nak berpuak-puak macam mana sebab tak ramai. Ada beberapa kerak je. Jadi dia tak sempat nak jadi puak. Tapi kalau tu nak pergi tempat yang pelajar Malaysia ramai ataupun warga negara Malaysia ramai, macam di London, tuan pergi ke Sheffield, tuan pergi ke Manchester, tuan pergi ke Glasgow, Edinburgh dan sebagainya, tuan pergi tempat yang ramai orang Malaysia. Saya boleh jamin kalau tuan-tuan pergi duduk di situ, tempat yang orang Malaysia ramai, tuan-tuan akan dengar cerita puak-puak. Dan puak ni dia bergaduh antara satu sama lain. Sama ada bergaduh sebab politik ataupun bergaduh sebab aliran agama. Sama-sama Islam, tapi sebab berbeza aliran, maka dia akan bergaduh. Sebagaimana kita di Malaysia kita ni, macam kita di Penang, sama. Bila kita ramai, kita duduk sama-sama, kita ramai ni, patutnya bila kita makin ramai, kita makin kuat. Itu yang sepatutnya. Tapi yang berlakunya tidak. Bila kita semakin ramai, kita bukan semakin kuat, tapi kita semakin banyak bergaduh antara satu sama lain. Kalau kita cakap bab pilihan raya baru ni, sekurang-kurangnya kita ni berpecah sampai 3 puak. Kalau 2 pun tahan dah, ni nak jadi 3. Hak eloknya 1. Tapi kita tak boleh nak bersatu. Kita tak boleh nak bersatu. Maka bila kita tengok, kita belajar sirah ni, kita dapati bahawa ada zaman-zaman tertentu yang mana dia ada tokoh yang menyatukan masyarakat. Jadi kita ni kalau boleh tuan-tuan, walaupun kita tak boleh jadi tokoh, tapi kita berperanan untuk menyatukan masyarakat, kan. Kita pakai ajak orang ramai datang program. Kalau kuliah, kita ajak cara kuliah, kan. Kalau orang perempuan sebagai contoh buat program apa dia yang boleh menyatukan, masak, kan. Masak kelas masak bergaduh juga. Weh, teruk. Ke masak ni ada aliran juga. Beratlah. Kalau masak pun ada aliran, kan. Ada parti politik juga dalam masak, teruk, kan. Jadi kita cuba macam mana kita nak meminimalkan perpecahan. Biasanya kalau masak tak bergaduh. Ada juga yang bergaduh tetapi dia cerita lain lah, bergaduh benda lain. Main bola, pengalaman saya tuan-tuan, bab sport ni, bola ke badminton, tak kira lah apa-apa sukan, biasanya walaupun kita datang daripada parti politik yang berbeza, aliran berbeza, kaum muda, kaum tua, tapi bila lawan bola, tak ada Wahabi tu Wahabi tak ada. Tak ada. Dia keluar Wahabi ni kalau kuliah.
Maka sebab tu kita kena fikir satu cara macam mana kita nak menyatukan masyarakat. Tak boleh satukan masyarakat pun sekurang-kurangnya dapat meminimalkan pergeseran. Kita ni jadi macam lubricant, minyak pelincir. Kan? Kurangkan geseran tu, yang duk bergaduh, duk bergeser tu, bertembung tu kurangkan. Kita cuba jadi macam fully synthetic punya oil, kan, minyak sintetik. Lagu tu, sampai tahap lagu tu. Macam-macam teori keluar malam ni. Okay. Tapi poinnya, orang perempuan cara orang perempuan, orang lelaki cara orang lelaki. Macam mana kita nak kurangkan perbalahan? Maka kalau tuan-tuan tanya saya, antaranya sport. Kalau orang lelaki, sport. Futsal ke, bola ke, badminton ke, apa ke, tuan-tuan fikir sendiri. Apa peranan yang kita boleh buat di kampung kita, di Korea kita supaya tidak berlaku perbalahan, kan? Ke ada sebelum lawan bola sembahyang hajat dulu, Allah Ta'ala turunkan bala kepada puak Wahabi ni yang kita nak kalahkan dia? Tak ada. Ataupun ya Allah turunkan bala kepada puak Yahanana sebab kami nak lawan bola dengan dia? Tak ada. Kita bila sukan je, kita tidak berbalah. Cuma adalah satu dua macam yang terbaru ni, pasukan World Cup, kan, pasukan Jerman. Dia ketegak sungguh. Orang suruh buka kan, armband dia panggil, kan, armband ni apa ni, balutan dekat lengan tu sebab tak mau nampak jelas sangat nak lawan LGBT, kan. Qatar dia ada undang-undang tak boleh LGBT ni. Lepas tu Jerman ni kita tahu lah pasukan dia, kan, dia nak tunjuk. Ambil gambar tu, tutup mulut kan. Tengok Tuhan turun bala tu, kalah. ni cara bercakap, cara nak berseluruh, cara nak berseluruh. Allah Ta'ala turun bala tak bala tu kita tak tahulah. Tapi itu contoh, adalah pengecualian mungkin ada, kan, dalam bab pasukan Jerman dan sebagainya. Tapi secara umumnya sukan tu kalau dalam masyarakat kita tu boleh menyatukan antara satu sama lain. Jadi sidang hadirin mukminin, setakat itu kuliah kita pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat daripada perbincangan kita. Insya-Allah jika Allah Taala izinkan, kita akan masuk dalam kuliah kita akan datang kekuasaan dan kepemimpinan di kalangan bangsa Arab. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.